welcome to Homegrown. Saya Naili. Saya Fana. Hari ni kita ada tetamu istimewa. Yes, iaitu Puan Yusmawati binti Abdullah, Naib Presiden 1 Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia PPMM. Selamat datang Puan Yusma. Selamat datang. Jauh Puan Yusma kita datang ni. Terima kasih banyak-banyak kerana menerima undangan kami untuk topik hari ni. Ya, betul tu Puan Yusma. Jadi untuk pengetahuan semua, hari ni topik kita orang kata keluar daripada apa yang kita dah buat sebelum ni. Ya, betul. Kali ni kita cuba untuk membawakan tentang pemerkasaan wanita. Jadi topik yang sangat-sangat menarik hari ni iaitu berkaitan dengan Hak wanita dalam poligami. yes. Jadi pada mereka yang sedang mendengar dan yang dah subscribe, teruskan share dan follow dan like kita punya Live with Homegrown di YouTube dan juga di TikTok kita. yes, Live with Homegrown. Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang belum lagi subscribe, boleh tekan butang subscribe, butang loceng tu, ting ting ting. Boleh Jangan tekan lupa like. yes, so nanti kita akan ada auto notifications lah orang kata untuk episod-episod seterusnya. Betul tu Fana. Okey, baik, berbalik kepada topik kita pada hari ini. Topik yang agak panas sebenarnya. Ya, sangat hot sekarang ni Fana. Ya. Dekat saya punya social media. Yes, dan saya rasa dalam bidang perundangan sendiri mungkin orang kata bergegar-gegar isu ni Pak Yusma. Tentang poligami. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh minta kita punya orang kata panel lah pada panel hari ini kita. untuk kata cerita sikit tentang mungkin berapa lama sudah berada dalam bidang perundangan Pak Yusma. Okay. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Homegrown sebab sudi menjemput saya untuk memberikan perkongsian pada petang ini lah. Baik, sedikit latar belakang tentang saya, tak banyak yang istimewa sebenarnya. Okay, saya berpengalaman sebagai peguam bela peguam syara selama 20 tahun. Kiranya tahun ini adalah tahun ke-20 saya sebagai peguam bela peguam syara. Oh, lama dah. Itulah 20 tahun Fana. Baru 20 tahun. Kita pun baru 20 lebih Fana. Nampaklah masa kita kecil ya. Dan 17 tahun sebagai peguam syar'i. Serta dalam 15 tahun sebagai mediator. I see. So lama lah Puan dah berada dalam bidang perundangan. Orang kata dah jumpa bermacam-macam ragam, bermacam-macam kes. Mesti dah banyak lah ni. Especially orang kata kalau bila kita sebut syariah ni memang tak lari daripada perkahwinan Ya, lah. betul. Jadi mungkin untuk kita tarik semula kepada topik kita pada hari ini, sebelum kita orang kata go deep into tentang topik perkahwinan dan poligami ni, mungkin kita boleh cerita sedikit Nelly tentang sebenarnya beberapa fakta yang mungkin ramai pendengar kita pun tak sedar tentang perkara ini. Yang pertama sekali kita akan bawakan kepada anda tentang berapa sebenarnya populasi di Malaysia. Dan kita nak tengok sebenarnya populasi lelaki dan wanita ini berapa. Mungkin Nelly boleh sambung. Okey. Menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Yuzil Mahidin mengumumkan pada 31 Julai 2023 bahawa jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2023 dianggarkan sebanyak 33.4 juta Fana. Oh, ramai. Berbanding dengan 32.7 juta pada tahun lepas, iaitu tahun 2022 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 2.1%. I see. Kita ada 30.4 juta warga negara dan 3.0 juta bukan warga negara Fana. So ramai lah, orang kata lebih daripada 30 juta ni Ya, ramai Fana. lah. Terlebih-lebih Fana. Betul. Betul. Jadi mungkin berkaitan dengan wanita dan lelaki pula yang kita tak tahu ni. Okey, ada juga kenyataan statistik yang dikeluarkan oleh DOSEM iaitu Jabatan Perangkaan Malaysia yang dianggarkan penduduk semasa Malaysia pada tahun 2023 di mana penduduk lelaki mengatasi wanita dengan jumlah 17.5 juta pada tahun 2023 berbanding 17 juta penduduk lelaki pada tahun 2022. Untuk untuk wanita pula seramai 15.9 juta pada tahun 2023 berbanding dengan 15.7 juta pada tahun 2022. So dia punya anggaran nisbah pada jantina pada tahun 2023 iaitu lelaki seramai 110 lelaki dan perempuan 100 perempuan. Maksudnya nisbah dia 110 kepada 100. Ya, betul. Kiranya lelaki lah lagi ramai daripada wanita. Okey, kenapa kita sebut tentang bilangan lelaki dan wanita ni? Sebab
selama ni kita dengar ramai orang, kenapa kahwin ramai kes-kes Ya. perkahwinan ni? Sebab apa? Sebab bilangan wanita lebih Lagi ramai. daripada lelaki. Jadi perlunya ada poligami ni. Jadi dekat sini telah membuktikan itu tak benar guys. Ya, kita tahun ni lelaki lagi ramai pada wanita. Ya. Jadi kan Fana, wanita lah kena kahwin lebih Jangan, Oh, tak boleh. jangan. Oh, tak boleh. Kita ada semua kita kat sini. Itu salah di sisi undang-undang. Okey. Tak boleh. Itu dah lain apa semua. Lain pula cerita dia. Itulah Okey. tu. Jadi ini bermaksud yang selama ni kita biasa dimomok-momokkan dengan kebiasaan wanita lebih ramai daripada lelaki jadi boleh berkahwin dan sebagainya. Fakta ini tidak benar. Ya, Jadi betul. ini tidak boleh memvalidkan kepada lelaki-lelaki di luar sana untuk berkahwin kerana wanita lebih ramai. Jaga-jaga ya. Okey, jadi pada masa yang sama kita juga menjumpai satu statistik di mana telah dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor iaitu JAKES menunjukkan permohonan mengesahkan dan mendaftarkan poligami di Selangor lebih tinggi berbanding pemohon kebenaran untuk poligami. Menurut Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, terdapat 1,617 kes permohonan mengesahkan dan mendaftarkan poligami yang direkodkan dalam tempoh 2019 sehingga 2022 berbanding permohonan kebenaran untuk poligami berjumlah 859 kes. Jadi kita nampak dekat sini Lim bahawa yang daftar tiba-tiba tahu-tahu dia dah kahwin. Ya, Dah betul. poligami lebih ramai Ha-ha. daripada mendaftarkan untuk memohon berpoligami. Poligami. Itu lebih rendah. Jadi apa yang kita risau ni bab kata Abang Tesla lah. Ha-ha. Menghargai menyayangi dan menghargai. Menyayangi dan Jadi dia menghargai. memberitahu kepada isteri pertama kan. Tapi kita Ha-ha. tak tahulah sama ada dibawa ke arah perundangan atau tidak. Jadi sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu. Untuk berpoligami ni orang kata lebih baiklah disarankan untuk mendaftar dahulu, membuat permohonan tentang poligami ini sebelum mereka berpoligami. Berpoligami, ya, betul. Kerana apa? Kerana kita risaukan di sinilah berlaku lompong-lompong di mana berlakunya penindasan ataupun orang kata hak-hak wanita ini tidak dipandang dengan tidak betul. dijamin lah Fana, terabai macam tu. Jadi berlakulah kes-kes orang kata kes-kes rumah tangga dan sebagainya kerana perkara ini tidak ditekankan dan diperhalusi secara betul. Jadi tanpa membuang masa, kita nak perhalusi lebih kepada sebenarnya apa hak-hak wanita apabila dalam perkahwinan, dalam berpoligami ini. Jadi mungkin kita boleh utarakan soalan pertama kepada Puan Yusma. Okey, jeng. Okey. Jadi soalan yang pertama Puan Yusma, sebenarnya bila kita sebutlah tentang poligami, tidak lari daripada orang kata cerita-cerita di mana tahu-tahu dah suami sudah mempunyai yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Jadi dekat sini mungkin ramai tidak tahu sebenarnya adakah wanita ni dia mempunyai pilihan untuk bersetuju atau tidak bersetuju apabila si suami menyatakan hasrat untuk berpoligami. Baik. Okey, Farhana Jadi Ya. Okey. Soalan yang bagus sebenarnya. Ini isu ni memang kata saya timbul bila klien datang jumpa saya. Puan, boleh ke saya nak bantah permohonan ni? Suami saya tu memang tak mampu pun. Dia duit pun saya yang bagi kan. Baik. Salah satu hak isteri dalam sudut undang-undang adalah diberikan hak untuk bersuara ataupun memberikan pendapat di dalam permohonan poligami yang dibuat oleh suami di mahkamah. Jadi ini orang tak tahu, orang ingat bila suami kata kena turut. Sebabnya selama ni kita dimomokkan kalau tak bersetuju maka ini menidakkan hukum agama. Memandangkan poligami ini sunnah katanya, tolak sunnah pula. Okey. Maknanya apabila permohonan tu sampai kepada isteri, isteri nombor satu lah kan. Isteri nombor satu ataupun bakal madu nombor satu, maka si isteri ini diberikan hak untuk memberikan pendapat beliau sama ada beliau hadir ke mahkamah secara sendirian ataupun melalui peguam lah dan nyatakan tentang pendirian beliau terhadap permohonan suami tersebut, sama ada beliau bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan permohonan. Jika katakanlah isteri pertama ni kata saya tidak bersetuju dengan permohonan tersebut, maka ini prosedur maka mahkamah boleh atau hakim bicara boleh mengarahkan isteri tersebut untuk memfailkan pembelaan dan tuntutan balas lah. Di mana dalam pembelaan itu perlu menjawab
kepada segala tuntutan ataupun penyataan suami dalam permohonan poligami tersebut. Okey. Mungkin dalam pembelaan tersebut perlu dinyatakan bahawa beliau suami ini tidak mampu ke ataupun mungkin boleh kata setuju tetapi ada perkara-perkara lain yang beliau ingin tuntut. Dengan Jadi syarat boleh lah orang kata. Perempuan pun wanita boleh buatlah tuntutan-tuntutan macam tu. Boleh. Dan Okey. kita sebut kita panggil tukang balas lah. Tuntutan balas. Okey, dalam tukang balas tu perlu dinyatakan apa yang beliau inginkan ataupun apa yang isteri nak. Jika suami mahkamah benarkan permohonan poligami tersebut, pertamanya boleh menuntut hak beliau terhadap nafkah diri beliau. Okey. Nafkah diri beliau. Dan perlu dinyatakan jumlah lah. Okey. Seterusnya, jika ada anak, perlu nyatakan bahawa beliau juga menuntut nafkah anak. Mahkamah perlu berikan berapa jumlah untuk nafkah anak. Okey. Dan jika sekiranya pihak-pihak ini mempunyai harta dalam tempoh perkahwinan, sama ada harta alih ataupun harta tidak alih seperti kereta ataupun rumah ataupun tanah, maka isteri pertama berhak untuk membuat tuntutan harta sepencarian. Jadi ini antara saya rasa salah satu orang kata perkara yang orang tak perasan. Wanita orang kat luar sana yang memang sendiri tak perasan. Yes, sebab yang mengenai orang perkara tahu ini. tentang harta sepencarian ni bila bercerai. Ya, nafkah anak. Yes, biasa tapi je. orang tak tahu sebenarnya perkara ini boleh difailkan ketika berlakunya proses poligami ini sendiri. Dalam tukang balas. Dan seperkara lagi, mungkin isteri boleh nyatakan hak beliau berkenaan dengan penggiliran untuk bermalam. Okey. Ni orang kata kadang-kadang tu bergaduh. Yelah, Dekat sana sebulan, dekat sini seminggu, dekat apa sini sehari je Fana. kan. Jadi ini orang kata di mana keadilan tidak berlaku. Terkenalah kan berlaku adil. Inilah yang diperkatakan penindasan yang mungkin berlaku tanpa sedar. Ya, betul. Kan, betul tak? Jadi maksudnya dekat sini Pak Yusma sebenarnya hak untuk bersuara ni memang ada. Ya. Memang diberikan kepada wanita walaupun meskipun mereka mengatakan bahawa yelah keputusan dilakukan oleh lelaki, yang boleh berkahwin berpoligami ini adalah lelaki, tetapi sebenarnya kena mengambil faktor di mana darjat wanita juga telah diangkat dalam Islam, saya rasa kan. Jadi perlu orang kata mengiktiraflah suara wanita dalam perkara ini, sebab yelah ini hal rumah tangga. Yelah, betul. Rumah tangga ni tak berlaku kalau satu-satu je kan. Dia kena Suami dan isteri. Jadi perlu ambil kira hak wanita. Baik. Okey, soalan kedua Puan Yusma. Bagaimana poligami mempengaruhi hak-hak dan status wanita dalam perkahwinan? Baik. Bila berlakunya poligami ni, maka kalau dulu, saya bagi perumpamaan, kalau dulu kita makan nasi antara suami dengan isteri dia, maknanya portion dia kau satu, aku satu. Betul. Sekarang ni bila ada satu keluarga yang baru, maka berlaku pertambahan. Betul. Jadi berlakulah pertambahan perbelanjaan. Berlakulah pertambahan komitmen di dalam Rumah tangga. perkahwinan dan rumah tangga. Jadi dalam hal dan keadaan ini, bila sebelum kahwin 2, 3, 4, kalau dulu makan nasi ayam, dia tak bolehlah lepas pada poligami tu you kena bagi isteri makan telur dadah. Dia downgrade. Tak boleh lah. Dia kena boleh. sama level ataupun update. Dia bagi makan nasi bujang. Yelah. Tak boleh. Maka di situ menunjukkan bahawa kemampuan di situ. Perlu diukur betul. kat situ kemampuannya. Jadi disebabkan itulah, maka kita bagi tahu tadi, perlu ada tuntutan-tuntutan sebegini di dalam perkahwinan. Isteri pertama perlu pastikan suami beri nafkah. Beri nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal seadilnya kepada isteri pertama lah. Begitu juga dengan nafkah anak. Begitu juga dengan penggiliran bermalam. Kerana kita punya rutin rumah tangga itu sudah berubah sebenarnya. Jadi bila perkara-perkara ini tidak ditentukan ataupun tidak diperintahkan oleh mahkamah, maka kemungkinan besar akan berlaku pengabaian dan penganiayaan kepada sama ada kepada isteri pertama atau isteri kedua. Perlu diingat bahawa keadilan tu macam keadilan ni sebenarnya dia bukan sama rata. Katakanlah isteri pertama ni dia dah ada 4 orang anak. Isteri kedua tak ada anak lagi. Jadi mungkin nafkah isteri Yang pertama. pertama tu lebih. Sebab dia ada anak-anak. Dan
penggiliran juga mungkin perlu lebih. Sebab tumpuan isteri pertama terhadap tumpuan kepada isteri pertama dengan anak-anak tu mungkin perlu lebih lah. Sebab anak sakit. Jadi perkara-perkara sebegini sebenarnya perlu diperincikan dan diperhalusi oleh bakal pempoligami sebenarnya. Jadi inilah benda-benda yang sebenarnya terlepas pandang. Ya. Yang kita nampak mungkin mampu untuk berpoligami, mampu dari segi apa? Ada Sebab duit boleh kahwin. ada kereta Tesla boleh kahwin. Ada duit banyak sikit, ada rumah 2-3 dah boleh betul. kahwin. Jadi sebenarnya ada beberapa Tanggungjawab yang dan diorang tak hak nampak. yang mereka tidak nampak. Mungkin Pak Yusma, kalau boleh dekat sini, Pak Yusma orang kata secara general lah. Sebenarnya apa hak perkahwinan yang tidak boleh di-downgrade ni? Sebab macam mungkin diorang rasa macam ada setengah tu mungkin dia kata tak apalah untuk bab orang kata bermalam ni pejam mata lah. Hak yang ni tak apalah dia downgrade daripada sebelum ni sepenuhnya daripada dia kan. Tiba-tiba bila dah berdua ni dia downgrade, dia pejam mata lah dekat sini 3 hari, dekat sana 4 hari. Macam tu kan. Jadi apa sebenarnya hak-hak yang perlu mereka pastikan, ini dah downgrade dah ni. Yang ni dia dah Okay. Cumanya saya nak bagi tahu kat sini perkara yang tak boleh kita nak downgrade adalah di sudut material lah. Di sudut material. Di sudut nafkah zahir tu sendiri, keperluan apa semua tu. perbelanjaan lah. Perbelanjaan apa semua tu. Dan dari sudut perasaan tu it's very subjective. Sebab hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun beliau bagi tahu, dia kata beliau dari sudut perasaan beliau tidak mampu untuk berlaku adil. Kalau kita tengok daripada cerita Siti Khadijah dengan Aisyah dan isi-isi lain kan, memang berlaku sedikit jealous di situ. Apabila Rasulullah ada cerita pasal istimewanya Siti Khadijah ni kan. Cumanya yang perlu ditekankan sekarang ni adalah dari sudut dia panggil keperluan madiyah ataupun keperluan material. Kena pastikan keperluan isteri tu cukup lah. Mungkin penggiliran pun, orang kata penggiliran pun melibatkan emosi juga. Tapi suami kat situ ataupun pengamal poligami ni kena bijak lah dari sudut psikologinya. Kena pandai lah. You all dah Decide kan? Dah decide macam tu, you all pandai lah. Kena jadi macam Piramli lah. Jadi lagu tu. Kena jadi macam Piramli. Kena pandai ambil hati isteri dan kena pandai macam mana nak tackle penggiliran tersebut. Macam saya bagi tahu tadi lah. Mungkin sebab yang nombor 1 ni anak dah ramai. Yang nombor 2 ni tak ada anak lagi. Di situlah kena adjust lah sikit jadual waktu. Sebab isteri kedua tak ada anak, masa untuk isteri kedua dengan anak tak ada. Jadi kita ada masa untuk kita dengan anak-anak dan ada juga masa untuk kita dengan isteri pertama. Jadi kena adjust waktu dan kena ada dari sudut praktikal ni, you kena, yang pengamal poligami ni kena pandai atur jadual lah. Dan isteri kedua pun tak boleh nak kata tak ada sebab dia dapat lebih saya dapat kurang. You kena ingatlah bahawa bila you dah ambil hak orang, dan itulah benda kena terima. terima. Yes, itu yang kena terima. So yang dah ambil hak orang tu dia kena adil dengan orang yang dah diambil haknya. Faham. Jadi dekat sini guys, penting untuk kita katakan yang sebenarnya apabila kita membicarakan hak secara material ni bukanlah materialistik. Jangan dilabelkan sebagai materialistik. Tetapi ini adalah keperluan untuk meneruskan kehidupan dan juga orang kata menyambung tali perkahwinan yang telah orang kata di poligami ni tadi. Kalau kita tak clearkan benda ni, memang sampai ke bila-bila akan bergaduh je Fana. Ya, sebab akan berlakulah penindasan tidak cukup dan sebagainya. Ya, betul. Okey. Jadi yang ketiga pula Puan Yusma. Okey, sepanjang Puan Yusma mengendalikan kes-kes lah yang berkaitan poligami ni, saya yakin ada beberapa klien ataupun orang kata mereka-mereka yang sama ada isteri ataupun pengamal poligami sendiri yang menunjukkan implikasi secara emosi dan psikologi terhadap lebih-lebih lagi wanita lah Puan Yusma yang berkongsi pasangan dalam poligami ni. Bila kita sebut pasal poligami ni, kita tak dapat nafikan dia akan involve masalah-masalah yang melibatkan emosi dan perasaan. Sebab bagi orang yang berpoligami ni, kalau bagi lelaki ia adalah satu keseronokan. Happy je. Kita ni yang kita yang sedih, yang broken kan. Tapi tidak bagi kebanyakan perempuan lah.
Melainkan dia adalah seorang perempuan yang hebat lah yang boleh sembunyikan. yang orang kata baru-baru Ha. ni kita ada berita di mana isteri pertama yang pergi apa orang kata Majlis isteri- merisik merisik untuk madu. Madu dia. Mungkin itu yang lain lah tahap. tahap kesabaran dia, Ah. ikhlasan dia tinggi. Betul. Tapi pada saya memang tidak dapat dinafikan walaupun you setuju pun benda tu akan terkesan. Sebab rutin rumah tangga you sudah berubah. Rutin rumah Betul. tangga Jadi berbeza lah sudah kan. berbeza. Kalau dulu kita akan tengok suami selalu ada di rumah. Sekarang ni suami Dah jarang-jarang. dah jarang ada di rumah. Mungkin seminggu sekali ada yang dia punya pengidaran begitu. Ada juga yang 4 hari sekali atau 3 hari sekali baru boleh tengok suami kan. Terasa Jadi, kekosongan. Rasakan ada kekosongan di situ. Tak dapat dinafikan benda ni lama kelamaan boleh menyebabkan berlakunya perceraian juga di akhirnya. Betul. Disebabkan oleh pihak-pihak ini tidak dapat mampu untuk kata tackle dia punya yalah. Ini orang kata tiba-tiba tengah-tengah perjalanan undur diri. Yelah tu mula okey. dah Lama setuju. bila kita dah rasa sendiri, kita rasa tak boleh nak adapt benda tu, kita pun tarik diri. Betul. Kan? Saya nak share satu pengalaman saya. Saya pernah buat satu bagi pihak isteri lah. Permohonan poligami di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu. Okey. Yang mana pemohonnya adalah suami, dia memfailkan kes di Kuala Terengganu. Anak gam saya, isteri pertama ni berada di Selangor. Jadi kita pergi sana dan kalau dekat Terengganu, mahkamah kata cukuplah suami memfailkan buat permohonan bertulis dan berdasarkan kepada dokumen-dokumen semua mahkamah dah luluskan. Dan in fact isteri pertama pada mulanya walaupun mula-mula jumpa saya tu dia memang agak keberatan lah untuk menangkan suami berpoligami. Tapi apabila sampai di mahkamah mungkin dah berlaku perbincangan antara suami dengan beliau dan juga bakal isteri, maka beliau bersetuju dengan permohonan tersebut. Tiada bantahan, mahkamah benarkan. Akan tetapi 6 bulan selepas pada itu beliau datang balik kepada saya. Wan, saya tak boleh duduk dalam keadaan begini, saya tidak mampu untuk menipu diri saya, tak mampu untuk mengawal emosi saya tidak mampu untuk menahan kesabaran saya. Dia kata macam tu. Jadi saya terpaksa buat keputusan untuk saya memfailkan permohonan perceraian. Sebab situasi dia begini, si isteri ini tidak mampu untuk melahirkan zuriat. Dan suami mencari isteri barulah, kahwin baru semata-mata untuk Mendapat Zuriat tadi lah. zuriat lah, katanya lah. Dan bila berada dalam keadaan begitu, suami dah kahwin baru, dah dapat dah isteri dah mengandung semua kan. Dia tiba-tiba dia rasa macam dia tak nak terima keadaan tersebut. Dia tak nak cope. Mungkin dia tak mampu nak bertahan lah. Secara perasaan lah. Ya. Mungkin ada rasa jealous kot sebab belah sana bahagia ada anak, itu yang suami dia nak kan. Tapi dia tak boleh nak bagi, that's why dia rasa down. So saya kata puan dah pergi kaunseling apa semua, saya dah tak boleh dah. Saya tak boleh nak hadapi. Dan kita bagi nasihat lah. Kita kata tunjukkan kepada mahkamah yang you dah bersuung untuk selamatkan perkahwinan you apa semua. Dia kata saya tak boleh dah. So akhirnya dia failkan permohonan cerai dan suami akhirnya bersetuju dengan permohonan cerai tersebut. Sedihnya Pana. Ini dah Kali-kali sedih sekali lah. Ya. Dengar pun dah sebab dah Orang nangis. kata, kita faham ada beberapa orang kata keperluan di mana perlunya poligami ni, tapi kita juga tak dapat nafikan kadang-kadang perkara-perkara begini akan berlaku secara psikologi. Dan apa yang saya pula bimbangkan adalah kita juga ada terbaca mungkin berita-berita apabila mereka ini berpoligami, dia memendam. Jadi bila memendam lama-lama ini yang Dia akan stres. membawa kepada stres, depression dan sebagainya. Ya. Jadi bila kita terima sebarang aduan tentang mental health issue ni, salah satunya adalah disebabkan poligami. Ya. Jadi ini sebenarnya bagi saya rasa perkara yang kita jadi wondering lah. Sedangkan poligami tu sebenarnya memang satu perkara yang bagus. Sebab itu kenapa ia merupakan sunnah di dalam Islam. Tetapi mungkin apabila hak-hak ini tidak dijaga sebaiknya, ini yang membawa kepada penindasan dan berlaku orang kata sebaliknya pula, perceraian, berlaku mental health issue, berlaku pergaduhan dan sebagainya. Inilah yang kita rasa
rasa tak best dekat sini. Itu yang kita macam kalau boleh kita nak kena elakkan lah benda-benda macam ni kawan. Betul. Okey, jadi kita boleh simpulkan dekat sini implikasi tu memang berlakulah gangguan secara emosi ni pada meskipun orang kata yang pertama maupun yang kedua dan ketiga dan seterusnya bersetuju, tetapi emosi tu tetap berlaku. akan ada lah dalam yelah, orang kita. kata tak ada yang sempurna, betul tak? Ya, betul. Okey, jadi seterusnya Soalan yang keempat pula. Adakah undang-undang dan peraturan berkaitan poligami melindungi hak wanita dengan sewajarnya? Baik. Sebenarnya tujuan mahkamah syariah ni bina adalah salah satunya adalah untuk melindungi hak-hak wanita. Kita tengok betapa Islam itu menjaga dan kata melindungi serta menaikkan taraf wanita di tempat yang sepatutnya berada. Dan sebenarnya ada beberapa peruntukan terutama dalam enactment undang-undang keluarga Islam atau akta undang-undang keluarga Islam ini yang melindungi hak-hak wanita apabila berpoligami. Macam saya bagi tahu tadi kan, Farhana dan Nelly, bila dah ada permohonan sampai kepada isteri boleh nyatakan hak beliau, boleh nyatakan pendapat beliau. Okay. Antara hak-hak yang perlu dituntut ataupun yang boleh dituntut oleh isteri di bawah peruntukan undang-undang adalah nafkah. Nafkah diri lah. Kalau sebelum pada ni memang tidak ada perintah pun. Kan? Yelah, bacalah perbincangan lah kan. Suami bagi je. Dan isteri pun terima kan. Cumanya bila berlaku poligami, bagi memastikan hak isteri pertama ini terlindung dan bagi memastikan isteri kedua juga sebenarnya terlindung, maka perlu ada satu perintah nafkah bagi isteri-isteri ini. Dan mungkin isteri pertama bolehlah memohon atau isteri kedua pun boleh memohon untuk nafkah isteri. In fact, kalau tak berpoligami pun boleh mohon. Okey, boleh. Kalau boleh mohon. Maksudnya kalau orang kata adalah mungkin dia rasa tidak bersetuju, kata tak cukup ni suami aku bagi seribu kan, minta tak bagi-bagi juga kan. Terus shoot pergi ke mahkamah. Boleh punya. Dan Baru tahu. Perlu diingat, tuntutan nafkah ini untuk nafkah diri isteri perlulah berdasarkan kepada keperluan isteri dan kemampuan suami. Pendapatan suami jugalah kan. Ya. Tidak bolehlah kata pendapatan suami 5,000 kita pergi tuntut dalam 10,000 sebulan. Cukup lah tu. Dan keperluan kita sebenarnya pun tak sampai bulan tersebut. Jadi perlu dituntut nafkah tempat tinggal yang meliputi tempat tinggal, pakaian, keperluan diri, kelengkapan rumah, keperluan kesihatan. Dan benda-benda begini perlu dituntut. Kalau nak cerita pasal bab nafkah ni, kita kena buat satu lagi betul. satu lagi Panjang. Okay. Boleh. Dan perlu ada satu perintah lah yang menetapkan berapa jumlah bagi isteri pertama dan isteri kedua. Jadi tak adalah kata tak tentu hala kan. Betul. Saya seronok mendengar yang di mana sebenarnya apabila berlaku tuntutan ini bukan saja isteri pertama dilindungi tetapi juga kedua. Jadi ini adil. Inilah adil yang kita sebutkan. Bukannya orang kata adil yang ini 10 ribu, tidak. Tapi adil dikira secara orang kata setara, kesetaraan tersebut. Cuma Pak Yusma, bila kita sebut kita faham mahkamah mempunyai satu undang-undang dan Islam mempunyai undang-undang yang menjaga hak-hak wanita tersebut. Tapi saya tak nafikan jugalah apabila contohlah poligami ni berlaku di luar sana, mungkin yang pertama antara sebab-sebab mereka yang wanita ni khususnya tidak membuat tuntutan di mahkamah, satu mungkin malu. Mungkin malu. Yang kedua mungkin dari segi prosedurnya mungkin mereka berfikir nanti ada wang yang perlu dikeluarkan, especially kepada mereka yang suri rumah tidak mempunyai pendapatan sendiri. Jadi dia fikir macam mana aku nak pergi fight dekat mahkamah ni nak buat tuntutan ni sedangkan dia sendiri tak ada orang kata sumber kewangan dia. Jadi dia fikir-fikir kat situ, lama-lama dia pun redha je lah apa yang berlaku. Dan berlakulah penindasan itu. So mungkin Pak Yusma boleh kongsi sebenarnya mungkin ada mana-mana jabatan, agensi ataupun apa sebenarnya yang wanita-wanita sebegini boleh lakukan. Baik, satu soalan yang bagus. Kalau kita tengok, saya sebenarnya banyak didatangi oleh klien-klien yang banyakkannya tidak mampulah datang jumpa saya, puan, saya sebenarnya tak mampu untuk lantik puan. Sebab saya memang tidak bekerja.
Saya kalau ada pun gaji saya sebagai tukang sapu, tukang cuci tidak mencukupi. Tapi sebenarnya benda-benda sebegini ramai orang tak tahu. Ada beberapa agensi yang boleh bantu. Contohnya Jabatan Bantuan Guaman. Jabatan Bantuan Guaman, syarat dia kita kena filekan dulu kes dekat mahkamah, bawa dokumen tersebut, pergi ke tetapkan satu appointment lah, ataupun just pergi ke Jabatan Bantuan Guaman. Dia setiap negeri ada. Okey. Dan daftar kalau tak silap saya RM20 sahaja. Oh, okey, Murah mampulah, lah. mampulah. Harga So, betul. mampulah. Untuk Dan- mendaftar. Dan dekat situ mungkin beberapa data ataupun maklumat perlu diambil. Mungkin kalau yang tidak bekerja ataupun yang bergaji bawah pada 4,000, maknanya itu layak lah. Dan akan ada satu surat akuan yang perlu pihak-pihak ni isi lah bagi mendapatkan kelayakan. Dan mereka akan teliti dan mereka mungkin akan terima kes tersebut lah untuk mewakili tanpa apa-apa bayaran. Dan cuma sekarang ni saya dimaklumkan dalam Jabatan Bantuan Guaman tu kalau yang gaji lebih sikit tu daripada kemampuan mungkin dia akan charge beberapa Sedikit lah. Tapi kata tidak semahal yang disangka dan sebagainya lah. Ya. Dan agensi terusnya adalah Majlis Agama Islam Selangor. MAIS. MAIS juga ada sediakan perkhidmatan guaman percuma lah. Dan seterusnya mungkin bawah agensi-agensi lain saya tak pasti. Cumanya 2 agensi ni boleh. Dan kami sendiri di bawah Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia ada membuat inisiatif lah selepas daripada COVID hari tu. Kita ada satu runding cara atau khidmat nasihat percuma kepada golongan asnaf di sekitar Kuala Lumpur. Ataupun perkhidmatan mediasi secara percuma. Secara percuma juga bagi golongan-golongan asnaf yang tidak mampu ini untuk kami berikan perkhidmatan kami lah. Dan boleh membuat nanti saya akan bagilah maklumat tersebut. Boleh. Boleh share. Kita akan share lah. Yes. Lepas pada ni lah. Sebab saya terangkan sikit pasal mediasi. Boleh. tak apa, Sila boleh. bagi. Sebab kami mohon kepada mediasi. Mediasi ni lah dia kira macam satu runding cara perbincangan daripada dua pihak dengan seorang mediator untuk mencari jalan penyelesaian bagi setiap konflik lah, sama ada konflik rumah tangga ataupun konflik perundangan tuntutan hutang dan sebagainya. Dan hasil daripada proses mediasi tersebut kita akan bila berlaku persetujuan, maka pihak-pihak akan rekodkan sebagai persetujuan dan boleh direkodkan di mahkamah. Ini akan menjimatkan masa dan kos lah pihak-pihak. Betul. Cuma sekarang ini yang kami tengah promote sekarang kepada mana-mana pihak orang-orang yang tidak mampu. Yelah, betul. Mungkin ramai yang tidak tahu tentang perkara ini. Jadi kepada anda di luar sana yang mendengar kita punya siaran pada hari ini, so boleh take note, okey, dan boleh cuba untuk hubungi jabatan-jabatan yang disebutkan kerana mereka membantu kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Lagi-lagi golongan asnaf lah kan. Yes, jangan biarkan diri anda terus berada di dalam penindasan. Ya, betul. Bangun and cari agensi-agensi yang sudah menghulurkan tangan sebenarnya untuk membantu anda. So anda tidak kesorangan. Macam tu cerita dia. Dimudahkan lah kan. Ya, insya-Allah. Jadi maksudnya dekat sini janganlah kita orang kata tak ada isu lagi dah. Saya jadi begini sebab saya tidak mampu dan sebagainya. Yes. If you are willing to fight for your rights, bangun. Ya, bangun. Bangun dan orang pergilah. kata buat sesuatu untuk diri dan juga mungkin mana-mana yang mungkin telah melibatkan anak-anak sekali. Satu. Dan satu lagi saya nak tambah. Mungkin boleh rujuk kepada legal aid di mana-mana dia panggil pejabat peguam. Ini bawah civil Okey. dia panggil legal aid center. Di setiap negeri kita ada Memang ada lah pejabat setiap peguam negeri. setiap negeri. Pergi untuk bertanya tentang inilah Yes. khidmat-khidmat peguaman. Betul. Okey. Dapat maklumat tambahan ni Fana. Yes. So mana-mana yang memerlukan khidmat tersebut boleh layari dan kita juga akan letakkan di komen dan juga boleh tengok kita punya di TikTok. TikTok kita kat bawah tu untuk kita akan tulis maklumat-maklumat lah. yang kita akan sediakan
tentang di mana sebenarnya anda boleh mohon agensi-agensi yang membantu dari segi perundangan ini. Ya, betul. Okey, baik, untuk kita orang kata seterusnya lah, okey. Dalam kita kembali kepada topik poligami sebentar tadi. Jadi saya faham dekat sini Puan Yusma. Di mana kita akuilah tadi kalau kata sebelum berkahwin makan nasi ayam, so jangan downgrade kan, orang kata tiba-tiba Nasi makan nasi telur bujang, pula. nasi telur kan. Jadi kita faham dari segi material tidak boleh ada perbezaan Yes. dekat situ. Jadi saya nak tanya pula seterusnya dari segi perlakuan dan keadilan terhadap isteri dalam poligami ni, saya faham akan berlaku orang kata perubahan juga macam yang kita sebut tadi, adanya persilangan hari daripada sebelum ni sepenuhnya jadi dekat sini ada 3 hari 4 hari. Tapi adakah di dalam perundangan itu sendiri ada orang kata satu KPI ataupun satu Level lah. Satu level. darjah di mana perbezaan dan perlakuan ini boleh berubah ataupun orang kata tak boleh reach until this limit, so that means you dah menindas hak-hak wanita ni tadi. Baik. Soalan. Okey. Macam saya beritahu tadi dah, mungkinlah bila suami ni filekan permohonan untuk poligami dan sebelum mahkamah bicarakan kes, mungkin pihak-pihak ini boleh pergi kepada mediasi untuk berbincang. Inilah kebahagiaan mediasi sebentar tadi. Boleh merujuk kepada mana-mana mediator yang bertauliah, yang swasta ada, ataupun boleh memohon di mahkamah untuk dirujuk kepada suluh. Kita ada satu section suluh di mana bila kita filekan apa-apa kes tuntutan melainkan pada perceraian, apa-apa tuntutan mal, mahkamah akan rujuk dulu kepada suluh. Yang mana berlaku perbincangan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang menuntut dan dituntut ini berkaitan dengan tuntutan-tuntutan. Dan dalam proses tersebut berlaku perbincangan antara pihak-pihak nak bagi nafkah berapa dekat isteri nombor 1. Nombor 2 nak bagi berapa. Kalau macam mana dengan nafkah anak. Yang ni tak ada anak, yang ni ada anak. Jadi isteri nombor 2 mungkin tak ada anak, jadi tak ada isu lah berkaitan dengan nafkah anak. Dan jika sekiranya ada harta pencarian dalam tempoh perkahwinan dengan nombor 1 sebelum berkahwin dengan nombor 2, jadi kena settlekan isu harta sepencarian tersebut. Buat tuntutan harta sepencarian tu dahulu. Yes. Apabila berpoligami. Yes. Dengar tu. Ataupun macam saya beritahu tadi lah, masukkan tuntutan balas. Masukkan tuntutan balas. Berkenaan dengan tuntutan-tuntutan semini. Dan juga berkenaan dengan penggiliran. Kan? Bincang. Kalau tidak ada persetujuan, maka dia akan pergi kepada mahkamah dan mahkamah akan nilai. Kerana melalui perbicaraan lah, mahkamah akan tengok lah. Sebab macam saya bagi tahu tadi, nafkah perlu adil. Tetapi di manakah keadilan itu? Macam mana keadilan itu dikira? Betul, Apakah betul. dia punya kayu ukur? Yes, dia? Adil bukan bermaksud sama rata. Betul. Kalau kata isteri nombor 1 ni ada masalah penyakit, nombor 2 sihat. So mungkin perbelanjaan nafkah bagi nombor 1 tu lebih. Ataupun mungkin Masa dia. Masa tumpuan dia kepada isteri yang mana yang terkesan ataupun yang sakit ataupun yang menyebabkan masa memerlukan. Jadi mungkin pembahagian waktu penggiliran tu akan lebih. Jadi dia sebenarnya tidak ada orang kata limit atau kayu ukur. Sebenarnya kat sini mahkamah perlu melihat kepada pertama kemampuan suami, keperluan isteri dan keadaan-keadaan yang tertentu yang mana mahkamah perlu teliti semualah. Dan pihak-pihak juga kalau nak buat perjanjian pun perlu tengoklah faktor-faktor sebegini untuk selesaikan. Cuma Pak Yusma, macam yang kita faham, tuntutan ini adalah sebelum mereka berpoligami. Maksudnya dah ada niat nak poligami, daftarkan and then buat tuntutan, bincang. Tapi mungkin bila waktu bincang, mungkin contohlah duit pembelajaran waktu bincang tu 1,500 cukup. Tiba-tiba bila dah berkahwin, tak cukup rupanya ni. Tak Mereka cukup. nak buat tambahan Jadi lah. bagaimana mereka nak adakan penambahan? Adakah perlu buat secara legal juga tuntutan ataupun boleh saja secara runding bersama? Ada peruntukan yang mana boleh bila dah ada perintah berkenaan nafkah, mungkin boleh buat permohonan untuk ubah perintah. Kalau kata nafkah anak, kata sebelum pada ni nafkah anak masa mula-mula poligami setuju tu anak baru umur 3 tahun. Lepas
Lepas tu lama-lama tu anak dah masuk sekolah, Dah memulakan tadika ataupun dah darjah 1, Perbelanjaan dah perbelanjaan lain. lebih. Jadi perlu buat permohonan untuk ubah perintah. boleh lah. Boleh. Ataupun semasa poligami tersebut, permohonan poligami tersebut dibuat, tidak dinyatakan ataupun katakanlah ada kes yang mana suami failkan permohonan, dia bagi tahu mahkamah sama ada serah, isteri tak sampai, isteri tak datang. Jadi mahkamah tak dapat nak rekodkan apa hak-hak isteri pertama sebelum hari ini. Mahkamah dia benarkan permohonan dia untuk dia berpoligami, dan dia dah berpoligami, tiba-tiba isteri nombor 1 baru dapat tahu. Perlu datang ke mahkamah sebenarnya. Benda tu masih belum terlewat. Masih boleh. Tak ada Masih expired lah, boleh. tak ada expired Tidak ada lah. expired. Okey. Walaupun suami dah dapat perintah poligami tanpa merekod hak-hak dia, tanpa dia sebelum datang, dia boleh pergi ke mahkamah membuat tuntutan. Maksudnya dah kahwin pun, dah ada yang kedua pun, Still datang lagi mahkamah boleh. buat Boleh. tuntutan. Ya, Boleh faham. failkan tuntutan. Faham. Jadi ini perkara yang saya rasa memang membuka mata lah. Mesti ramai Mungkin kat orang tak sana perasan. memang tak tahu. Ya, orang kata yelah kita faham. Kebanyakan yang berpoligami mungkin kemampuannya secara duit. Tapi ada juga sebenarnya kes-kes di mana yang mungkin cukup-cukup makan dan sebagainya tetapi lulus, dapat berpoligami. Jadi kita dah macam waktu tu kita rasa macam orang kata patah kaki patah tangan lah kan. Nak buat macam mana ni kan. Nak minta pun dah memang tak ada, tak Ya, cukup. betul. Oh, jadi boleh bawa kepada ni. Tapi okey, ni saya tak pastilah macam mana orang kata pelaksanaannya, tapi seandainya lah didapati macam tadi dia dah kahwin dulu. Yang si pengamal poligami dah berkahwin dulu. Isteri pertama baru tahu. Yes. Lepas tu bila buat tuntutan di mahkamah, bila mahkamah cek memang tak mampu, memang tak cukup. Jadi Macam mana? yang Apa berlaku pada perkahwinan tersebut? Baik, macam ni. Dah jalan kan? Ha-ha. Dah jalan poligami. Dia ada dua keadaan. Apabila didapati bahawa suami itu tidak mampu menjalankan tanggungjawab untuk menggunakan nafkah. Sama ada isteri boleh stay dalam keadaan sebegitu, redha dalam keadaan sebegitu, ataupun perlu keluar daripada perkahwinan. Itu sebabnya sebelum pada tu kalau ada perintah, kena pastikan suami follow perintah. Tapi suami tak follow perintah, boleh failkan perintah. Sama ada you boleh gunakan perintah untuk sebagai bukti untuk permohonan fasakh atau perceraian, ataupun you boleh memohon untuk, kalau kata dapat perintah suami tak bagi nafkah, berlaku tunggakan, boleh mohon tunggakan nafkah. Kiranya kalau mohon tunggakan nafkah ni bukanlah bermaksud bercerai lagi kan? Tidak. Ini yang orang tak faham. Orang ingat Yes. macam bila dah pergi mahkamah je maksudnya penceraian dah adalah yang cerai. terakhir. Betul, Begitu. itulah jalan penyelesaian dia Itulah kan. jalan penyelesaian. Rupanya sebenarnya Ada lagi dia punya pelbagai mula-mula. rundingan untuk memurnikan Yes. perkahwinan tersebut. So in fact, semasa failkan tunggakan nafkah tersebut pun masih lagi boleh berbincang sebelum pergi pada perbicaraan, pergi kepada majlis syura atau mediasi. Masih boleh bincang. Katakanlah memang suami memang tak boleh bagi ataupun memang enggan untuk bagi, dan isteri tu the limit memang dah tak boleh nak duduk dalam keadaan sebegitu, sudah berlaku perbincangan, sudah bersabar dan tidak boleh tahan, mungkin boleh failkan permohonan perceraian ataupun tuntutan fasakh lah, dengan alasan suami telah abai ataupun mencuaikan atau tidak berlaku adil dalam berpoligami, boleh memohon cerai dan ataupun memohon fasakh. Atau memohon cerai taklik lah. Sebab taklik ni dia kena baca, kena tengok syarat-syarat yang baca bawah taklik yang dibaca dekat surat nikah tu. Itulah yang waktu pernikahan ada sign, ada sign baca, baca, faham. angguk-angguk. Tapi bila dah berlaku secara praktikal ni orang tak perasan dah Ambil tentang sambil lewa benda-benda macam tu kan. tentang apa yang sebenarnya dibaca ketika taklik tu. Betul. Okey. Banyak juga yang rupanya flow-flow Ya. sampai ke arah perceraian. Kiranya perceraian tu yang terakhir lah. Yes. Jadi jangan sebut di mana penceraian ni adalah orang kata Jalan penyelesaian. jalan yang semua at the end penceraian. Tidak. Ya. Sebenarnya banyak proses-proses untuk menyelamatkan dahulu Rumah perkahwinan tangga ini tu. sebelum perceraian itu berlaku. Ya, betul. Dan sebenarnya poligami ni bukanlah benda yang tak elok. Bendanya elok, tetapi yang menjadi tidak elok itu apabila berlakunya penyalahgunaan di betul. dalam berpoligami. Betul.
yang membuka kepada segala penindasan, Ya. iaitu orang kata masalah-masalah rumah tangga, masalah domestik dan sebagainya. Betul. Okey. In fact sebenarnya saya bagi tahu, saya nak share. Ada kes berlaku penderaan disebabkan oleh kes poligami. Sama ada isteri yang pertama mendera isteri kedua, ada juga ataupun suami sendiri yang mendera isteri kedua disebabkan oleh poligami. Banyak sangat benda-benda. Ini yang perkara yang kita takut dengar. Kalau nak dielakkan Ni kan. orang kata poligami ni waktu dengar tu ialah dengar awal tu pada perempuan, ini orang kata poligami itu madu pada lelaki tetapi racun pada wanita. Kita risau apabila kalau dia dibawa pula ke arah keganasan rumah tangga ni. Jadi perkara-perkara sebegini yang kita fikirkan macam mana sebabnya poligami ini sebenarnya pilihan. Tetapi kenapa memilih untuk ke arah itu sehingga berlaku keganasan dan sebagainya. Itu yang kita bimbangkan. Dan ini kenapa Live with Homegrown rasa terpanggil untuk bawakan topik kali ini. Yes, betul. kita nak bagi tahu, kita nak orang kata memperkasakan wanita dekat luar sana bahawa sebenarnya ada jalan keluar. Don't stay in, orang kata kalau dah gua tu berada gelap, jangan rasa macam tak ada pintu keluar. Ada. Kita kena berjalan dalam gua tu untuk mencari pintu-pintu. Untuk keluar. Dan dekat sini bukan kita orang kata kita nak diskriminasi ataupun kita nak katakan lelaki semua tak boleh berpoligami. Tidak. Cuma apa yang kita nak tekankan dekat sini, lakukan secara orang kata berhikmah. Ada cara, ada jalan yang betul mengikut landasan yang telah disyariatkan dalam Islam sendiri. Bukannya orang kata suka-suka je kita nak buat. Palatau orang kata kan. Mengikut kehendak perasaan diri sendiri. Okey, sambung Nelly. Okey, so soalan yang ke-6 Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan kesetaraan hak wanita dalam poligami? Kesetaraan ni lebih kurang macam adil tadi lah ni. Isu adil tadi ni. Maknanya bermula daripada suami dululah sebenarnya kan. Sebelum kita nak berpoligami tu banyak perkara yang perlu kita ambil kan. Perlu kita titik beratkan tentang tanggungjawab suami itu sendiri. Suami ni sebenarnya tanggungjawab besar. Bukan setakat di dunia tetapi di akhirat. Kerana suami ni dia adalah ketua keluarga dan dia juga adalah orang yang menentukan di mana hala tuju perkahwinan tu. Nanti sama ada perkahwinan aku ini menghala kepada syurga ataupun menghala kepada neraka. Memang dalam Al-Quran kata, kahwinilah kamu dengan mana-mana perempuan yang kamu mahu, yang mana-mana perempuan yang kamu kehendaki, sama ada 2, 3 atau 4. Dengar Akan tetapi jika kamu takut berlaku adil, cukuplah dengan 1. Ini orang ambil yang atas tu. Orang atas 2, 3 dan 4. Dia berhenti. Dia tak sambung. Itu masalah tu. Dia kena habis kan. Dia kena sampai nota. Jadi maknanya para suami perlu menyedari tanggungjawab beliau lah. Bukan setakat kepada isteri tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang benda pertama. yang akan dipertanggungjawabkan. Satu. Yang kedua, suami perlu memastikan keadilan tersebut berlaku dari sudut material lah. Maknanya dan perlu ukur keuangan lah. Kalau dulu mungkin dia tak mampu, kena cari kerja lebih lah. Untuk terus kekalkan keharmonian keluarga ni, nak bagi, nak lestarikan perkahwinan yang berpoligami ni, perlulah orang kata lebih lah. Memastikan keperluan isteri pertama, kedua, ketiga, keempat dan anak-anak seterusnya tu sewajarnya cukup. Cukup. Lepas tu mungkin dari sudut pendidikan agama perlu dititik beratkan juga. Maknanya suami sendiri perlu ada kesedaran agama, perlu ada. Bila berlaku kesedaran agama, orang yang tidak pernah mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia takkan abaikan manusia. Jadi tidak akan berlaku pengabaian. Dia akan jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang khalifah, sebagai ketua keluarga dan orang yang boleh menjalankan tanggungjawab dia bagi nafkah zahir dan batin kepada isteri seelok sewajarnya lah. Sebab kita nak ukur dari sudut kebahagiaan, dari sudut keadilan, dari sudut perasaan ni memang susah. Tapi hanya cara macam tu lah. Satu. Yang kedua macam saya beritahu tadi dah, dia kena jadi P. Ramlee lah, kena pandai. Tapi bukan berbohong.
Mana kena ada psikologi, ada trik. Dan kepada isteri-isteri yang terkesan dengan masalah poligami pun perlu dapatkan khidmat nasihat kaunseling juga. Bagi memberikan kekuatan kepada mereka-mereka ni supaya sama ada you terus kekal atau macam mana you nak berhadapan dengan tekanan ataupun keadaan dalam proses poligami tersebut. Seronok saya dengar tentang kaunseling tadi. Mungkin ramai juga yang tidak tahu di mana wujud badan yang memberi kaunseling tentang perkahwinan, isu-isu perkahwinan, sama ada orang kata tidak berpoligami, poligami maupun selepas penceraian. Ada agensi-agensi memberi kaunseling dan jangan pernah malu untuk orang kata mencari dan memohon nasihat lah daripada pihak-pihak yang orang kata mempunyai profesional punya certificate lah. Sebab selalunya kita bila dalam keadaan ni kita tak nafikan mungkin antara rujukan utama kita adalah ibu bapa dan seterusnya adalah kawan-kawan, tetapi ada masa-masa di mana mungkin nasihat ibu bapa dan juga rakan-rakan ni orang kata dia ada limitation. Di mana apabila kita sebut tentang perundangan, tentang suatu ilmu undang-undang ni perlu berjumpa dengan mereka yang pakar lah, orang kata macam sakit kita jumpa doktor. Jadi bila hal-hal yang sebegini perlu jumpa mereka yang pakar di dalam ilmu tersebut. Jangan orang kata simpi-simpi dengar yang ni buat, dengar yang ni buat. Itu masalah kita ni. Dekat Malaysia lagi lebih-lebih lagi dengar apa orang kata. Betul. Bila dah berlaku sesuatu orang kata salahkan orang lain, bukan diri sendiri. Tapi benda dah jadi. Jadi dekat sini kita tekankan jumpa pihak yang orang kata yang betul. Pergi dekat saluran yang betul. Jangan orang kata pergi here and there. Lebih-lebih lagi cerita dekat sosial media, orang pun bambu, orang pun komen macam-macam lagi. No nanti yang menanggung diri sendiri. Betul. Sebenarnya kan dekat pejabat agama sendiri pun ada bahagian kaunseling perkahwinan. Mungkin boleh dirujuk di sana ataupun mungkin boleh dapatkan khidmat nasihat kaunseling swasta. Mana macam Farhana beritahu dah, ada banyak agensi-agensi yang boleh membantu sebenarnya untuk kita kettle ataupun untuk kita atasi masalah psikologi ataupun masalah yang berkaitan dengan perkahwinan sebelum menjurus kepada perceraian lah. Sebab mungkin poligami ni bagi setengah-setengah pasangan ia adalah benda yang baru dalam kehidupan mereka. Ada yang mampu untuk hadapi, ada yang tidak mampu, dan ada yang mengambil masa untuk menghadapi perkara ini. Jadi saya cakap ni sebab saya tak naklah kita ni dianggap sebagai dicop sebagai orang anti poligami. Itulah susah. Bukan. Netizen sekarang ni banyak cari salah je. Cuma kita nak bagi tahu pro and cons dalam poligami. Kalau berlaku benda-benda yang tidak baik, kita tak payah nak jump terus kepada perceraian. Mungkin kita boleh pergi kepada perbincangan, boleh pergi kepada kaunseling untuk selamatkan rumah tangga. Betul Puan Ismail. Saya orang kata ini secara peribadi lah. Saya tak tahulah yang mungkin tidak mewakili pendapat wanita-wanita lain. Cuma secara peribadi saya boleh katakan dekat sini sebenarnya betul lah poligami ni bukan kita anti. Wanita-wanita ni dia bukan anti poligami. Tapi kita perlukan satu kaedah menggunakan saluran yang betul. Kalau pengamal-pengamal poligami ni melakukan orang kata mengikut prosedur yang betul, hak-hak ini memang dijaga. Jadi kita pun tak ada rasa kekurangan. Dan kita sendiri tak ada rasa benda tu orang kata macam tikam belakang ke apa kan. Benda tu kita tak rasa satu penipuan. Jadi lama-kelamaan tidak mudah untuk bersetuju. Sedangkan Saidina Aisyah juga apabila diberitahu untuk dimadukan ada rasa cemburu. Itu kita tidak nafikan, tetapi orang kata untuk proses redha dan ikhlas melalui wadah perkahwinan tu mungkin akan lebih cantik. Apabila perkara ini dilakukan secara struktur. Dan bukan orang kata main belasah je orang kata. Kena ada ilmu. Betul, ada ilmu. Itu key dia. Tak tahu kena tanyalah kan. Betul. Dan berkaitan kaunseling tadi, saya suka juga sebut pasal ini, di mana jangan pernah kita letakkan satu persepsi atau stigma orang yang jumpa kaunseling ni bermasalah. Betul. Itu orang takut sangat. Tak naklah pergi jumpa kaunseling. Nanti dia cop masalah ni, Ni ada masalah, tak pandai dan sebagainya. Tidak. Sebab tak ada siapa yang sempurna dan kita manusia ni ada limit. Jadi kita perlukan bantuan. Jadi di sinilah orang kata kenapa wujudnya career dan juga pengamal-pengamal profesional ini untuk membantu dalam orang kata memperhalusi masalah-masalah ini.
Okay, baik. Jadi dah buat panjang kita persiaran ni. Memang satu topik yang saya rasa memang seronok kita Yelah, bincangkan ni. kupaskan. Rasa tak berhenti kan. Okay, jadi mungkin soalan terakhir lah Pak Yusma. Seperti mana kita sebut tadi, ilmu. Jadi adakah pendidikan dan kesedaran mengenai hak wanita ni pada pendapat Pak Yusma sebenarnya memainkan peranan dalam memperbaiki dinamik perkahwinan poligami? Sebenarnya amat-amat perlu. Amat-amat perlu. Sebab berapa ramai perempuan di luar sana sebenarnya masih tidak tahu dan tidak menyedari hak mereka. Itu yang menyebabkan berlaku pengabaian demi pengabaian di dalam rumah tangga, termasuklah kata dalam kes-kes poligami. Bila berlaku macam ni, maka berlaku pengabaian, dia akan boleh menjurus kepada masalah sosial. Contoh saya bagi tahu bila suami ini berpoligami tapi tidak mampu untuk menjaga ataupun menafkahkan isteri, dia akan menyebabkan berlaku isu-isu lain pula. Berlaku pengabaian. Bila berlaku pengabaian, isteri tak tahu hak dia, maka isteri akan mencari saluran yang tidak betul untuk cari nafkah. Betul. Ada juga boleh berlaku keruntuhan dalam rumah tangga. Sebab dia tak tahu hak dia. Bila suami juga tak tahu tanggungjawab dia, bila masing-masing ni tidak tahu hak dan tanggungjawab, maka berlakulah pergaduhan dan tidak ada jalan penyelesaian. Berlaku juga mengarah kepada perceraian. Sedangkan isteri ni boleh tuntut hak mereka di mahkamah pun. Tak cukup nafkah, suami sebenarnya aku kena bagi nafkah ke? Ada juga suami tak tahu kan. Ya, dan ada juga dia kata isteri saya bekerja. Berapa saya bagi nafkah? Ya, kena bagi. Suami kena bagi nafkah walaupun isteri bekerja, hatta kalau you mampu. Ini yang bukan kes poligami lah. Hatta kalau you just mampu nak bagi 500 ke ataupun you tak boleh nak sediakan rumah besar, kalau you mampu sediakan biliklah tempat tinggal you. Kalau isteri dah tahu. Okey. Cuma berbalik kepada kes poligami ini, maknanya isteri ni perlu tahu hak beliau, supaya dia tahu hak dia untuk tuntut nafkah, untuk tuntut nafkah anak. Ada kes yang memang melibatkan kes poligami, isteri terpaksa bekerja siang malam untuk nak bayar nafkah anak. Sebabnya tadi dah kata tanggungjawab tu dah kena bagi dua. Dah berbagi dua, dia share kan. Ya, jadi perlu tuntut. Pada saya perlu tuntut. Dan harta sepencarian. Harta sepencarian ni penting sebab sebelum suami berpoligami, suami isteri ni dah berpenat lelah sama-sama mencari harta ni, sama-sama keluarkan duit beli rumah, beli kereta apa semua. Tiba-tiba bila suami dah berubah hati pergi kahwin dengan perempuan lain, ada kes dibagi pula dekat isteri kedua. Allah, ini tak dapat apa. Ya, isteri pertama Padahal tu melopong. harta cari sama-sama, lepas tu bagi kat orang yang kedua. Dan saya boleh bagi tahu kat sini saya nak share sikit pengetahuan. Bila isteri file, katakanlah semasa berpoligami ni suami rumah ni, sebab isteri dah bagi semua atas nama suami. Okay. Bila dah bagi atas nama suami, mungkinlah kita tak tahu suami isteri kedua ni mungkin boleh untuk ambil kan. Mungkin Ambil hak dia tu. suami untuk tukar Tukar. nama apa semua kan. That's why kena filekan harta sepencarian. Filekan harta sepencarian dan kena filekan satu permohonan tegahan ataupun pembekuan harta yang didaftarkan atas nama suami, supaya suami itu tidak memindahkan harta Kepada tersebut orang lain. Ya, kepada orang lain. Okay, faham. Ini orang kata licik-licik ni Ya, kadang-kadang banyak kan. banyak ilmu kita dapat hari ni. Sekarang ni sebab zaman penyondol kan. Ya. Istilah penyondol. Jadi isteri-isteri yang terkesan sebegini perlu bijaklah. Perlu mengambil langkah sebeginilah. Maknanya filekan tuntutan ini ke mahkamah, sama ada semasa permohonan poligami dibuat, masukkan permohonan tuntutan balas, ataupun jika suami sudah berpoligami masih lagi boleh mempunyai masa untuk membuat tuntutan nafkah diri, nafkah anak dan harta sepencarian. Cuma Pak Yusma, macam tadi bila kita sebut harta sepencarian, mungkin ada yang keliru. Ada setengah tu dia rasa macam, saya tidak bekerja, saya cuma suri rumah, saya tidak membayar rumah ini hanya suami yang bayar. Contoh kereta pun suami yang bayar. Jadi nama-nama tu memang pada nama suami lah. Jadi dia rasa macam, adakah ini harta sepencarian yang disebutkan, sebab dia tak ada dalam proses pembayaran tersebut. Soalan yang bagus. Baik.
indahnya Islam atau indahnya mahkamah syariah ni Barana Nelly, mahkamah syariah ni betul-betul menjaga kepentingan dan kebajikan perempuan, isteri yang tidak bekerja dalam kes-kes, terutamanya kes harta pencarian. Walaupun isteri ini tidak memberikan sumbangan langsung. Kita sebut sumbangan langsung ya. Tidak bekerja, tidak ada duit untuk keluarkan modal untuk beli rumah, beli kereta ataupun apa-apa aset lain dalam rumah tersebut. Mahkamah tetap mengiktiraf sumbangan tidak langsung isteri. Dan mahkamah boleh menuntut, mahkamah boleh membenarkan isteri untuk menuntut harta sepencarian tersebut di atas alasan bahawa isteri ini mempunyai sumbangan tidak langsung. Yang mana sumbangan tidak langsung ini yang dimaksudkan adalah sumbangan beliau sebagai seorang isteri yang telah menjaga rumah tangga, yang telah menjaga suami, menjaga anak, melahirkan anak, dan tugas-tugas buat kerja rumah ni kan. Sebenarnya kerja-kerja rumah ni pun sebenarnya bukan tugas isteri. Ya, patutnya kena suami isteri. Suami isteri atau suami sebenarnya yang buat. Betul. Tak mampu, kau tak boleh nak buat. Kau mampu, kau kena carikan orang gaji. Jadi isteri yang tu termasuk dari isteri yang menyusukan anak. Susuan nanti saya bagi tahu. Ada cerita pula. Okay, baik. Disebabkan oleh tugas-tugas sebegini, maka suami tu dia dah relax, dah tenteram dah. Bila dia keluar kerja tu, hati dia tenteram. That's why dia boleh kumpul duit untuk beli harta. Disebabkan inilah mahkamah mengiktiraf sumbangan tidak langsung isteri. So ini yang orang tak perasan. Orang ingat, yelah orang nampak, yelah secara duit tu kita nampak semata kasar. Tapi tenaga, orang kata secara mental menguruskan rumah tangga tu orang tak nampak. Jadi orang tak tahu ini juga sebenarnya sumbangan di dalam rumah tangga. So di rumah tangga tu penat Fana. Nak kena ke rumah satu rumah dengan anak-anak lagi semua. Betul. Jadi ini pentingnya sebenarnya orang kata kerjasama dan juga persefahaman antara suami isteri. Baik, satu perkongsian yang saya rasa memang agak mendalam. Meskipun kita rasa macam sebenarnya banyak lagi kita nak kupas ni. Tapi nanti tak cukup kita punya short BT ni. Jadi mungkin kita akan ada orang kata kesinambungan lah selepas ini berkaitan dengan wanita, pemerkasaan. Dan mungkin kita boleh jemput lagi Puan Yusma dan juga rakan-rakan untuk hadir ke Live with Homegrown untuk kita kupaskan lebih banyak lagi sebenarnya hak-hak wanita, bukan sahaja dalam perkahwinan tapi mungkin dalam kehidupan seharian ni. Betul. Jadi mungkin kita boleh simpulkan dekat sini untuk isu kita pada hari ni tentang hak wanita dalam poligami. Kita tidak di sini Live with Homegrown untuk disclaimer. Kita tidak menolak tentang hukum berpoligami ini. Tetapi ia haruslah dijalankan dengan landasan yang betul mengikut syariat Islam. Sebab hak-hak wanita itu ada tertulis dan ini tidak boleh dinafikan. Kita faham orang kata hak untuk berpadu dan berpoligami ini terletak pada lelaki lah kita kata keputusannya. Tetapi wanita juga mempunyai hak untuk orang kata mengawal diri dan juga mempunyai hak untuk apa orang kata kita nak pastikan diri kita ni terus terbela, tidak teraniaya dan tidak terabai dalam proses berpoligami ini. Jadi anda semua, kepada mereka-mereka yang mungkin menghadapi masalah ini, jangan takut, jangan risau. Kami berada di sini, boleh sentiasa hubungi kami. Hubungi kami di kita punya Gmail Nelly. Ya, Gmail kita livehomegrown23@gmail.com. Bolehlah hantar email kepada kita kalau malu nak tulis di ruangan komen di YouTube dan TikTok kami. So bolehlah hantar email kepada kami. Nanti kami akan reply. Ya, betul. Dan pada mereka yang mendengar perkongsian ini dan kami harapkan mempunyai manfaat, boleh share, boleh kongsikan dengan lebih ramai supaya lebih ramai wanita di luar sana tahu mengenai hak-hak wanita, especially yang berpoligami, dan seterusnya dapat mengambil langkah yang sewajarnya untuk orang kata melestarikan lagi perkahwinan. Tidak bermaksud untuk bercerai, tetapi ini untuk orang kata mencantikkan lagi susunan dan struktur rumah tangga anda semua. Jadi insyaAllah kita akan bersiaran lagi untuk topik-topik seterusnya. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Puan Yusma kerana sudi menerima dan membantu kami menjelaskan lagi orang kata isu yang memang kita rasa sangat-sangat membuka mata lah pada hari ini. Dan diharapkan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan kita punya siaran-siaran seterusnya Live with Homegrown, dan insyaAllah kita jumpa lagi di masa hadapan. Bye. Assalamualaikum. Bye.